dibayar, dan bayar pula berlipat kali ganda. Itulah lebih kurang terjemahan 3 ayat. Baik, uraian ringkas. Ayat ini menerangkan adanya orang-orang yang akan berusaha untuk menghindarkan diri daripada ketentuan takdir Allah. Dia takut mati. Ada diceritakan dalam ayat ini. Bolehkah kita lari daripada ketentuan Allah? Tak boleh. Dan akhirnya masuk dalam perangkap juga. Nak lari daripada takdir Allah, kena takdir juga. Kalau dah ditakdirkan dia mati. Mengikut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, kira-kira 4 atau 8,000 orang yang keluar daripada daerah perkampungannya kerana takut mati oleh wabak taun yang sedang dia menjalar di daerah mereka. Sambil mereka itu berkata, antara 4 atau 8,000 orang keluar tinggalkan kampung halaman. Sebab kampung dia diturunkan bala taun, sakit, penyakit taun. Maka mereka keluar ramai-ramai dan mereka berkata, kami akan pindah ke daerah yang tiada ada wabak taun biar selamat tak mati. Tapi kalau takdir Allah yang 4,000 atau 8,000 sampai ke 8,000 tadi janji mati, walaupun dia keluar meninggalkan tahun, dia mati juga. Tetapi ketika di tengah jalan Allah berfirman, matilah kalian. Lari daripada tahun kerana takut mati, tapi takdir Allah mereka ini mati, maka dalam perjalanan pun mati. Kata Allah, matilah kamu semua, maka matilah semuanya. Baik, itu sepintas lalu. Macam mana huraiannya pandangan beberapa ulama, beberapa orang ulama salaf, dia berkata, salaf ni sahabat, tabi'in. Mereka ini yang antara 4 dan 8,000 ini terjadi di masa Bani Israel zaman dulu, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagai contoh panduan kepada kita, dia nak lari daripada ketentuan Allah, tidak boleh lari. Tetap akan termasuk dalam perangkap takdir itu juga. Contohnya cerita inilah, Bani Israel di antara 4,000 ke 8,000 ini lari takut mati, kerana tahun, tapi janji mati, keluar mati juga. Jadi Bani Israel ni mereka merasa bahawa daerah yang dijangkiti penyakit wabak tahun yang sangat berbahaya, kerana itu mereka berusaha keluar untuk menyelamatkan diri ke hutan. Dia pergi ke hutan, dan ketika mereka sampai di lembah, kata Ibnu Abbas, kata ulama salaf ni, boleh jadi sahabat, boleh jadi tabi'in, sampai di lembah yang luas dan memenuhi kedua ujung batasnya, yang 4,000 ke 8,000 tadi, sampai ke tempat itu, antara lembah tanah rendah di hutan itu penuh dengan mereka ni. Mereka sampai situ, Allah mengirim 2 malaikat di bahagian bawah dan bahagian atas mereka, atas bawah, dilindungi oleh malaikat, lalu membentak mereka 1 kali saja. Dikejutkan, tiba-tiba mereka mati semuanya. Itu yang Allah matikan mereka dengan dihantar malaikat 2 orang, 2 malaikat, maka dikejutkannya mereka itu tadi mati semua sekali harum. Lalu mereka dikumpulkan jadi satu. Bila mati terkumpul semuanya di lembah itu tadi, sehingga beberapa lama, sehingga tulang-tulang belulang mereka sudah hancur, rosak. Tiba-tiba pada ketika itu, Nabi zaman itu, nabinya Nabi Hazqil, nama Bani Israel itu Nabi Hazqil. Itu tak termasuk pada Nabi yang dilantik jadi Rasul. Nabi zaman itu, Nabi Hazqil, dia berjalanlah di daerah itu yang orang mati bergelimpangan, antara 4 sampai 8,000 itu. Lalu dia minta kepada Allah, mohon ya Allah, ya Tuhanku, semoga Allah menghidupkan mereka yang mati ini. Itu yang kalau Allah kehendaki, dia menghidup, dah dimati, dihidupkan, boleh hidup balik. Jadi asbabnya Nabi inilah mohon pada Allah SWT, semoga mereka dihidupkan. Maka Allah menerima keinginan Nabi Hazqil ini,
dan menyuruhnya memanggil. Allah perintah, wahai Azkil, kamu panggil sajalah. Macam mana panggil? Wahai tulang-tulang yang telah rosak, Allah menyuruh kamu semua berkumpul. Subhanallah, berkumpul lah, jadi tulang berkumpul. Ini antara mukjizat Nabi inilah, ya. Maka berkumpullah tulang-tulang daripada tiap-tiap jasad yang berselerakkan tadi, yang mati, yang kena kejut malaikat tadi. Berkumpul. Maka berkumpullah tulang-tulang daripada tiap-tiap jasad badan itu. Satu badan ini tulangnya, satu badan ini tulang, satu badan ini tulang. Kemudian diperintah pula memanggil, diperintah oleh Allah Nabi ini, panggil lagi, wahai tulang-tulang, Allah menyuruhmu berdaging, Allah menyuruhmu berurat, Allah menyuruhmu ada otot kekuatan semua. Maka terjadilah semua itu sambil melihat semua kejadian itu. Jadi terus tulang-tulang tadi berdaging, berurat, bersambung dan jadi badan. Ada kekuatan pula. Jadi kemudian disuruh pula memanggil Nabi Hazkil tadi, wahai roh, Allah menyuruhmu kembali kepada jasad kamu masing-masing yang dahulu engkau tempati, yang dahulu engkau tempati. Mana roh itu? Badan-badan kamu sendiri. Cari badan kamu masing-masing. Maka bangunlah mereka, semua hidup kembali sambil membaca Subhanallah, Subhanaka la ilaha illa anta. Itu dibaca oleh badan yang mulanya hancur, tulang dikumpulkan berbadan, kemudian dipanggil rohnya supaya cari badan masing-masing. Maka hiduplah mereka. Bila hidup mereka bernyawa, boleh bangun, bergerak macam asal, dia pun membaca Subhanaka, Subhanaka la ilaha illa anta. Maha suci engkau ya Allah, tiada Tuhan kecuali engkau. Allah boleh hidupkan. Dan di dalam menghidupkan mereka itu sebagai peringatan. Ini peringatan kepada kita. Allah kalau nak hidupkan boleh. Jadi kita pula pengajaran nanti dah mati lama, di hari akhirat nak dihidupkan semula, senang saja. Allah kumpulkan tulang-tulang itu, walaupun dah hancur. Dalam surah Yasin, wahai Ramim, sudah hancur, dah boleh dihidupkan semula. Macam inilah contohnya dalam ayat ini. Dan dalil bukti yang kuat akan terjadinya hidup kembali jasmani di hari kiamat nanti. Jadi cerita ni, cerita Allah matikan, kemudian Allah hidupkan, bukti dalil kita nanti akan hidup semula. Walaupun mati ratusan tahun, ribuan tahun, dikumpulkan balik semula, dia dijadikan balik macam asal, hidup semula. Baik. Inna Allaha lazu fadlin ya 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu besar kurnianya kepada manusia ini. Yang mati, yang hancur pun boleh hidupkan. Dalam menunjukkan dan memperlihatkan kepada mereka bukti-bukti yang nyata kekuasaan Allah dan kehendak Allah, boleh semuanya berlaku. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak dapat mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada mereka dalam hal agama dan hal dunia mereka. Dunia itu tadi hiduplah. Dalam agama itu, ya, kehidupan mereka beragama itulah diutus Rasul membimbing hidup dalam agama apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tapi mereka tak merasa itu nikmat Allah yang besar kepada manusia. Oleh itu ramai tak mau bersyukur kepada Allah. Kita ni kalau bersyukur, senang hidup barulah bersyukur. Padahal hidup tu saja patutnya sudah bersyukur. Beragama tu lagilah pula bersyukur. Sebab ada Nabi yang membimbing kita beragama. Ini yang dalam ayat secara ringkasnya, Innallaha lazu fadlin 'alan nas. Allah mempunyai kurnia besar pada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Contoh macam sekumpulan yang di antara 4,000 ke 8,000 yang takut mati tadi, lari tapi mati juga, tapi Allah hidupkan semula. Macam itulah kita ni dihidupkan di dunia, ya.
kemudian nanti dihidupkan semula di alam akhirat, bersyukurlah kita dalam kehidupan. Dalam arti kata, patuhlah kepada Allah yang Maha Pencipta, ikutlah kehendaknya Allah, dia sampaikan melalui Rasulnya. Macam kita ni Nabi kita Muhammad SAW lah. Jadi dalam kisah ini terbukti bahawa manusia tidak dapat menghindari takdir Allah, dan tiada yang dapat melindungi daripada takdir Allah kecuali berlindung kepada Allah. Mohon perlindungan pada Allah saja. Allah yang menentukan, Allah yang akan melaksanakan. Kalau kita nak mohon pada Allah saja. Macam tadi, berlindung daripada takut mati. Kain pula datangnya, dikejutkan oleh malaikat terperanjat lagi dah. Lagi cepat daripada tahun. Oh, lebih kurang macam gajah tau, mati semua. Macam tu. Tapi nak hidupkan pula Allah, nak hidupkan boleh. Asbabnya, ya, Nabi Hazkil tu tadi saja, bila jumpa tengok tu, ya Allah, boleh dah hidupkan semua ni? Kata Allah, mohonlah, boleh hidup semula. Maka rombongan manusia yang ramai itu tadi semuanya keluar melarikan diri daripada bahaya maut, tapi takdir Allah maut juga. Baik, itu satu bab lah. Jadi banyak takdir Allah, kalau mati, mati juga. Lari daripada di sini, kalau maut sedia menunggu tempat lain. Tidak sebab takut, tapi sebab lain. Kerana itulah ayat itu disambung dengan perintah berjuang, berperang di jalan Allah. Dikaitkan soal mati ketentuan Allah. Jadi pada takdirlah kita ni kalau diajak perang agak-agak macam mana? Takut mati tak usah, jangan takut. Mati itu di tangan Allah. Mati itu ketentuan Allah. Walaupun berperang, kalau kata tak mati, tak mati. Walaupun tidak berperang, kalau kata mati, mati. Jadi dikaitkan, kerana itu ayat ini disambung dengan perintah berjuang, berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Jadi artinya, kalau dulu gambarannya perang macam itulah, kita tak perang macam itu, berjuang macam mana untuk menegak, menghidupkan agama Allah. Susah payahnya, itu semua ketentuan Allah SWT. Menyenangkan Allah, menyempitkan Allah, memudahkan Allah, meluaskan Allah, memelihara pun Allah, menolong pun Allah, minta pada Allah. Jadi artinya kehidupan kita ni jangan takut, jangan bimbang demi agama Allah. Hidupkan dia, susah payah. Diserang oleh musuh pun Allah yang menentukan. Supaya disedari bahawa takut berperang tidak menambah umur. Kalau kita tak nak berperang, tak nak berjuang menegakkan agama Allah, bukan umur kita panjang, bukan. Dan maju berperang tidak memendekkan ajal kita, tidak memendekkan umur kita. Takut berperang bukan panjang umur, ya. Pergi berperang bukan pendek umur. Kalau umur kita panjang, berperang pun. Contohnya Khalid bin Walid, kali-kali perang tapi tak mati juga dalam perang. Sampai ya Allah, dia kata sedih aku mati di atas katil ni, patut mati di medan perang. Jadi supaya kita sedar bahawa takut berperang, takut berjuang menegakkan agama Allah bukan menambah umur, dan maju berperang untuk menegakkan agama Allah berusaha tidak mendekatkan ajal kita. Apa sebab? Sebab ajal, rezeki sudah ditentukan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dah ada ketentuan daripada Allah SWT. Itu membagi semangat kita kalau nak bekerja, kalau nak berjuang, kalau nak berjihad. Maksudnya kita jangan letih. Jangan takut habis tenaga pun nanti habis. Jangan. Kalau perang ni habis nyawa pun jangan. Kalau berjuang betul-betul macam ni, habislah, tak boleh buat itu, tak buat itu, tidak. Allah akan berikan jalan itu. Macam itulah. Hatta di medan perang mati itu pun kita jangan takut. Janji mati, tak perang pun mati. Berperang kalau janji tidak mati, tidak mati. Abdurrahman bin Auf memberitahu kepada Umar. Itu cerita ayat pertama yang mati dihidupkan semula dengan ayat suruh perang itu, dia ada kaitan. Jadi berperang jangan takut kita mati. Orang dulu memang nak mati perang sebab nak syahid, biar bulat-bulat masuk surga. Itu ramai yang tak mati. Kita pula kalau udah perang takut mati, itu yang cepat mati itu.
Dia macam mati itu ketentuan Allah SWT. Baik, itu selesai. Mengenai tentang tahun tadi, dia ada kaedah dalam hadis. Ini umum kita lah. Kalau ada penyakit yang berjangkit ni, mengikut panduan hadis, sudah ada di kampung kita, kita jangan lari pada kampung. Bertahan je dekat situ. Tapi kalau kita nak masuk satu tempat, tapi ada penyakit berjangkit, kita jangan masuk ke tempat. Tapi bila dah ada tempat kita, jangan lari daripada tempat. Jadi Abdul Rahman bin Auf memberitahu kepada Umar ketika akan berkunjung ke Syam, dan bertepatan di Syam itu berjangkit wabak tamu. Kita di luar nak masuk ke negeri Syam zaman Sayyidina Umar, boleh masuk atau tidak? Kaedahnya kalau ada tahun di situ jangan masuk. Tapi kalau di kampung kita ada tahun, jangan lari kita. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abdurrahman bin Auf, inna hadha saqama uzziba bihil umamu qablakum fa idza sami'tum bihi fi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kata Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf dengar hadis Nabi. Ini zaman Umar ni, dia berpandukan kepada hadis ini. Sesungguhnya penyakit itu dia seksa Allah pada umat yang sebelummu. Jadi penyakit-penyakit tahun itu Allah dah turunkan pada umat terdahulu. Dalam cerita ayat ini lah, Bani Israel yang antara 4,000 ke 8,000. Maka jika kamu semua mendengar ia berjangkit di satu daerah, kita di luar pada daerah, di daerah itu ada penyakit, kata Rasulullah, jangan kamu masuk ke daerah. Dan jika berjangkit di tempat di mana kamu berada, tempat kita ada penyakit berjangkit itu, tahun itu contohnya, maka jangan keluar untuk melarikan diri daripadanya. Ini cerita ni sahabat dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia nak redah aja. Peduli apa kata Umar? Ajal di tangan Tuhan. Di Syam tu ada tahun, masuk aja lah. Tu sahabat nasihat. Hadis Rasulullah ada macam ni. Baru Sayyidina Umar, subhanallah, akur Sayyidina Umar. Pasal ada panduan Rasulullah. Kita di luar, di Syam ada tahun, jangan masuk. Kemudian kalau kita di Syam misalnya, kita penduduk Syam, ada tahun situ, kita jangan keluar. Lepas tu bila Umar buat keputusan ikut panduan hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf, itu dalam cerita lain lah, sejarah ni, tak jadi masuk. Sahabat-sahabat lain pun tanya, wahai Sayyidina Umar, kamu lari daripada takdir Allah SWT ke? Kalau Allah takdirkan kita mati, masuk aja lah, takkan mati. Yang tak jadi masuk tu, lari daripada takdir Allah SWT ke? Umar jawab, kita lari daripada takdir, pergi kepada takdir yang satu lagi. Semuanya hidup kita dan takdir Allah. Maknanya kalau tak masuk, kita selamat, itu juga takdir Allah. Kita tak masuk sebab kita takdir Allah, bukan mati kerana tahunnya jalan. Tapi kalau kita di dalam negeri kita ada tahun, tak nak keluar pula tu, duduk dekat situ, dalam hadis ni, apakah kita menyongsong takdir? Tidak juga. Takdir Allah kita berada dalam negeri itu, kalau Allah takdirkan tak mati, tidak mati lagi. Macam tu, barulah Sayyidina Umar. Kalau istilahnya urut dada, Amirul Mukminin. Kita jadi Amirul Mukminin, tegur macam tu, habis kena potong lah. Jangan nak tegur-tegur, tegur sikit saja habis lah. Kena sita lah ya. Habis tak boleh. Tapi Amirul Mukminin dulu, subhanallah, bila diingatkan dengan hadis ni, dia akur dan ikut. Walaupun Abdurrahman bin Auf yang memberi ingat ni tentang hadis, dia dengar Rasulullah ada bersabda begini, jadi orang terima. Itulah contoh tuan-tuan. Kalau nak tengok orang-orang salafus salih dulu, orang-orang terdahulu, pimpinannya macam tu, bila ditegur dia terima. Kita tegur, tengok ni siapa ni, nampak ni?
Umar ni tahu ditegur oleh Badui pun dia terima. Ini sahabat tegur dia tak apa. Badui Arab yang duduk di ujung kampung tu. Badui ni dia berdoa Sayyidina Umar lalu, Allahumma ja'alna minal khalil, Allahumma ja'alna minal khalil, Allahumma ja'alna minal khalil. Ya Allah, jadikan kami daripada kumpulan yang sedikit. Kata Umar, terbiat awak ni doa yang ada sedikit, orang doa yang banyak-banyak. Jadi Arab Badui ni orang pendalaman dah, ada silah kita orang kampung punya. Dia kata Amirul Mukminin, Amirul Mukminin lupa ke firman Allah SWT, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sangat orang bersyukur. Aku nak jadi yang tu. Umar urut kata, minta maaf, aku lupa ayat Quran, kau ingatkan aku. Macam tu. Kita juga cakap macam tu, terus sajalah, tak timbul nama lagi dah. Subhanallah. Macam ni, ini hadis ni ya. Jadi ikut kaedah kita, bukan kita menyongsong arus, bukan kita lari daripada takdir. Lari daripada takdir, kita pergi kepada takdir yang lain. Kalau kita tak keluar, bukan menyongsong arus dekat situ, takdir dah ditentukan oleh Allah SWT. Kalau secara sekarang berkali rasional perubatan kita sekarang ni, kalau kita duduk dalam ada tamu, kalau kita lari boleh jadi nanti menjangkit keluar, kita bawa biar kat situ. Kita tentuan Allah SWT kat situ. Tapi kalau kita di luar pula, jangan masuk ke dalam itu. Bukan nak berani-berani blok, saya dah marah, langgar aja lah. Kalau tak mati, tak mati. Bila dibacakan ni, baru dia ikut. Bila dia ikut pula, sahabat tanya, kau lari daripada takdir Allah ke Umar? Tidak, aku lari daripada takdir ini, nak pergi pada takdir yang satu lagi. Lari itu mana pun takdir Allah. Takdir Allah. Macam tu lah. Ini kaedah yang ini tentang lari takdir tadi lah. Riwayat daripada pimpinan tentera Panglima Islam dan ya pedang Allah Saifullah yang terhunus terhadap kaum musyrikin. Siapa dia? Ialah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika akan mati dia berkata, saya telah mengikuti ya beberapa kali perang sehingga tiada satu pun dari anggota badanku melainkan ada bekas tersusuk panah dan pedang ataupun tombak. Semua luka ni. Dan kini aku mati di atas tempat tidurku, sebagaimana matinya orang biasa dalam kafilah. Mati biasa orang kafilah ni, orang pedagang yang bawa pedagang, bukan tentera punya, padahal dia tentera. Dia mati macam kafilah, hanya macam orang pedagang saja. Semoga dia terbuka mata orang-orang yang penakut itu. Kata Khalid, dia orang penakut, jangan takut mati. Aku nak mati tapi tak mati. Tak ada badan aku seluas mana pun, semuanya ada bekas tombak, panah, pedang dan sebagainya. Khalid seakan-akan menyesali dirinya. Ya, mengapakah tidak mati di tengah perjuangan ataupun di medan perang? Sebab ketentuan Allah SWT. Bukan dia kesal, ketentuan Allah SWT. Dia nak mati, tapi janji Allah takdir tidak mati, medan perang tak mati. Bukan dia kebal, tapi tak putus. Tak dalam, kalau kena panah kira luka-luka sikit saja. Bukan kebal, jangan pula dia Khalid ni ada ilmu kebal. Luka, tapi luka tidak parah, luka tidak membawa mudarat. Kena semua, ada bekas-bekas ya, semuanya. Dia kata sehingga tiada satu pun daripada anggota badanku melainkan ada bekas tersusuk panah ataupun kena pedang ataupun kena tombak. Ada, tapi tak mati. Itu contoh pula seorang pahlawan Islam. Baik, bila cerita perang, menegakkan agama Allah, jangan takut mati. Itu peranglah. Kita ni tidaklah sampai perang, berjuanglah apa juga cara menegakkan agama Allah. Yang istilahnya berdakwah itu. Bukan berdakwah menyampaikan saja dengan macam-macam program kita buat. Semuanya ini memerlukan keuangan. Itu ayat yang seterusnya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifu lahu ya adhafan katsira. Allah menganjurkan hamba-hambanya supaya bersedekah, supaya berderma untuk perjuangan jihad fisabilillah, untuk menegakkan dan menyiarkan agama Allah. Dan Allah menjadikan bahawa derma itu diterima oleh Allah dan dicatat sebagai pinjaman oleh Allah daripada yang berderma itu.
Pinjaman wajib dibayarkan, fardan hasanah. Kita pula kalau dalam kaedah ekonomi Islam, fardan hasanah itu kalau bagi pinjam jangan ada bunga, jangan ada itu fardan hasanah kalau dalam bidang ekonomi Islam tu. Ini juga ayatnya fardan hasanah. Tapi dalam pinjaman kepada Allah ini bukannya tak ada bunga, bayar berlipat kali ganda. Bunga itu berapa persen aja, ini 100 kali ganda, satu dibayar 700 kali ganda. Kalau memberi pinjam kepada Allah, apa dia? Menabung, bersedekah untuk perjuangan jihad fisabilillah, menegakkan agama. Dan dijanjikan pembayaran yang berlipat-lipat kali ganda, yang sebanyak-banyaknya, ada yang tidak teringat. Untuk fardan hasanah, bila menegakkan agama tak perlu keuangan. Kita pun itu juga kan. Sekarang apa dalam bidang saja mesti ada wang dalam agama. Ada fulus, semua kerja lulus. Tak ada fulus, habis bobos. Tapi fulus itu dijaga baik-baik. Jangan melayang sana melayang sini. Wassalamualaikum. Saya pernah dijemput kira macam perkim lah, anjurkan kucing Sarawak. Tapi bukan masa pilihan raya, jadi tak bisa pilihan raya. Lama dulu. Jadi saya ceramah lah di Kuching tu, satu dewan di Bandar Kuching. Banyaklah muslimat dan muslimin semua kumpul kerana nak menghidupkan pejabat-pejabat ataupun kedai-kedai sana, bukan pejabat, macam kedai-kedai dia buat untuk menarik orang Islam dan untuk membantu orang yang sudah Islam ni menjaga kiblat mereka dan sebagainya. Jadi saya kebetulan pula tu ramai jumpa jemaah tu yang kaya-kaya di Sarawak ni yang asyik umrah dia tetap. Saya kata, saya macam cakap jarang lah yang saya jumpa tu 2-3 orang je, tapi saya tahulah orang kaya di Sarawak ni umrah tiap-tiap bulan. Saya kata, usah pergi lagi umrah tiap-tiap bulan, duit itu dikumpul saja. Islam kita mau ditegakkan ini, duit perlu pada situ. Takkan kita tak boleh pergi ibadat, Ustaz? Saya kata, boleh pergi ibadat, tapi Islam ni wajib kita tegakkan dekat sini dengan belanjanya, dengan pejabatnya, dengan guru agamanya, dengan apa semua belanjaan banyak. Umrah tu memanglah cantik, bagus, naik kapal terbang, tapi itu sunat. Yang sebulan sampai setahun sampai 10 kali itu buat apa? Mau ditanya, sekarang ni Ustaz kami nak tanya berapa kali kami beli umrah setahun? Saya kata sekali saja. Habis yang 9 kali itu kumpul duit masuk dalam tabung dia, outreach dulu Ustaz. Di Sarawak kan. Agaknya dipegang juga. Saya kata sekali saja. Yang nak berkali-kali di 10 kali 1 tahun buat apa? Itu sunat, memanglah cantik ibadat sunat, tapi ini wajib besar ni agama, kena tegak, kena bangun. Bila bangun agama ni kena dana banyak, jadi duit yang 9 kali tu masuk tabung. Cuba kira, kalau sekali umrah tu 6,000, 10 kali 60,000, pakai 6,000 saja, yang 54,000 tu masuk tabung. Itu baru seorang 1 tahun. Kalau kena 100 orang, lama-lama iya Pak Ustaz. Iya, saya kata bagus macam